Selamat pagi kepada semua murid-murid sekalian. Apa khabar murid-murid hari ini? Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan sehat hendaknya. Okey, jadi hari ini kita akan meneruskan uh, PDPE kita dengan subjek sains tahun 3 dengan tajuk kelas makanan. Ya, hari ini tajuk kita adalah kelas makanan. Okey, mari kita lihat. Wow, sedapnya makanan ini. Siapa suka makan? Okey. Tahukah anda, makanan mempunyai kelas-kelas tersendiri ya. Okey, mari kita tengok. Ha. Okey, makanan boleh dikelaskan kepada 7 kumpulan. Okey, apa dia kumpulan-kumpulan makanan ini? Mari kita tengok. Terdapat 7 kelas makanan. Okey. Dan semua kelas-kelas makanan ini mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Okey, mari kita tengok apa 7 kelas tersebut. Okey, ini dia 7 kelas makanan yang terdapat. Okey. Yang kita ada. Yang pertama adalah karbohidrat. Yang kedua protein. Yang ketiga lemak. Yang keempat mineral. Yang kelima vitamin. Yang keenam pelawas. Dan yang ketujuh adalah air. Okey. Okey, sekarang kita tengok apa kepentingan kelas-kelas makanan ini ya. Okey, kita tengok. Okey, karbohidrat. Okey, karbohidrat ini membekalkan tenaga kepada kita ya. Tenaga yang kita gunakan sepanjang hari adalah dibekalkan oleh karbohidrat. Mari kita tengok contoh karbohidrat. Okey, sumber karbohidrat seperti bijirin gandum, beras, jagung, ubi kentang, bread dan banyak lagi. Okey, jadi kegunaan dia untuk menyediakan sumber tenaga untuk semua sel-sel dan tisu di dalam badan. Ia juga diperlukan untuk aktiviti fizikal, fungsi otak dan fungsi organ. Ia juga penting untuk membentuk struktur sokongan dalam tumbuhan. Okey. Seterusnya. Okey, protein. Protein ini fungsi dia untuk membantu tumbesaran. Okey, kita tengok contoh dia. Seperti sumber protein yang banyak adalah di dalam daging, ikan, telur, kekacang dan susu. Okey, protein ini membina, mengekalkan dan menggantikan tisu-tisu yang rosak di dalam badan. Okey, otot, organ dan sistem imunisasi terdiri kebanyakannya daripada protein. Okey, okey itu contohnya. Okey, kita tengok kelas makanan yang seterusnya. Okey, okey, lemak. Lemak. Okey, lemak ini tugas dia untuk memanaskan badan. Okey. Antara sumber lemak adalah seperti susu, keju, mentega dan susu. Termasuklah juga lemak masak ataupun minyak masak kita. Okey, itu adalah sumber-sumber dia. Okey, kegunaan dia adalah digunakan untuk memanaskan badan. Okey. Yang seterusnya adalah mineral. Mineral ini fungsi dia untuk mengekalkan kesihatan. Okey. Contohnya adalah seperti bijirin, garam dan makanan laut.
Okey. Fungsi dia selain daripada menjaga kesihatan, ia membina dan mengekalkan tulang dan gigi yang kuat dan sehat. Okey, mineral besi penting dalam pembentukan sel darah merah yang berfungsi dalam pengangkutan oksigen. Okey. Mineral kalium membantu mengekal keseimbangan air yang betul dalam sel-sel saraf dan otot. Mineral ini lebih lagi penting kepada orang yang bersukan untuk mengelakkan kekejangan otot. Okey. Seterusnya ialah vitamin. Vitamin juga adalah untuk mengekalkan kesihatan. Okey, kita tengok contohnya adalah seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi, seperti yang kita tahu, ah, vitamin ini sangat penting sekarang, terutamanya vitamin C. Okey. Dan yang seterusnya, yang keenam adalah pelawas. Okey, pelawas ini fungsi dia untuk mencegah sembelit. Okey, kalau kita tidak makan makanan yang berbentuk pelawas ini, nanti kita susah hendak membuang air besar. Okey. Ini contoh dia, sumber dia adalah daripada sayur-sayuran, bijirin dan buah-buahan. Okey, antara fungsi lain dia adalah membantu pergerakan makanan dalam usus, mengawal paras, kolesterol dan gula dalam darah. Okey, dan yang terakhir adalah air. Okey, air ini fungsi dia sangat penting untuk mengawal suhu badan. Okey, kita tengok sumber dia adalah daripada air tulen ataupun air kosong dan juga jus buah-buahan. Okey, itu adalah 7 kelas makanan yang terdapat dan juga pentingnya kelas-kelas makanan tersebut. Okey. Jadi setakat ini saja untuk hari ini. Okey, terima kasih kerana mendengar.